Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang dimuliakan tuan rumah Ustaz Zuki kita serta keluarga, seluruh pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua balik perbincangan kita risalah Kifayatul Mubtadi. Hari ini kita semua di mana dah? Ke surat 20. Baik. Muka surat 20. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ke-11 ke surat 20, panggan yang bawah sekali. Ke-11, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf yang berakal, lagi pula cukup umur, percaya. Wajib kita percaya dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati bahawasanya tetap, mesti dan sabit, pasti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Situ. Jadi kita masuk sifat yang ke-11, maknanya kita dah bincang 10. Mana dia? Ingat balik, Allah Ta'ala mesti ada wujud, mesti bersifat dengan qidam, sedia, mesti bersifat dengan baqa, kekal, mesti Allah Ta'ala itu mukhalafah, tidak sama dengan makhluk, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, adanya dengan sendiri, tak tumpang benda lain. Kemudian yang keenam, mestilah Allah Ta'ala asa, tidak berbilang. Kemudian wajib kita beriman Allah Ta'ala ada di dirinya qudrah, ada iradah, ada ilmu, ada hayat. 10. Hari ini yang ke-11, iaitu sama. Jadi semua sifat ni namanya sifat kamalan, kesempurnaan, mesti berkait. Semua segala sifat yang kita belajar ni di diri Allah Ta'ala. Mestilah Allah Ta'ala di antara kesempurnaannya bersifat dengan sama. Artinya, arti sama itu mendengar ataupun pendengar. Yang tepatnya sama artinya pendengar. Untuk Guru Wajib Bakar ni dia nak raih kedua-dua terjemahan. Di antara terjemahan sama dengan makna, dengan erti mendengar, satu ulama, kumpulan ulama dia terjemah sama artinya mendengar. Satu lagi sama artinya pendengar. Itu kalau ikut Baquratul Amani pada MK dan anak-anak murid dia, Tok Uri Saleh dan seumpamanya rahimahullah ta'ala, terjemah sama artinya pendengar. Pasal apa beza lagi tu? Sebab nak bagi beza antara sifat dengan tugas, sifat dengan takluk. Nah,
Sifat pendengar, tugas mendengar. Penyedok untuk menyedok, penyangkut untuk menyangkut. Pendengar tugasnya mendengar. Nak bagi beza lagu tu. Baik. Jadi itu perjalanan anak-anak murid pada rahimahullah ta'ala, yang mana pada ini ambil daripada kitab Arab yang terdahulu. Iza utlaqas sifat bermakna ismi. Apabila diitlaqkan dengan sifat, maka diterjemahkan dengan makna ismi, sifat, bukan dengan makna takluk. Tapi tak apa, kalau terjemah sama mendengar pun tak apa, maknanya dia beriman Allah Ta'ala ada sama, cukup lah. Tapi nak lebih kepada tempat tu, nak lebih kepada tempat tu. Baik. Pak Da'i ni orang yang halus dalam bab bahasa. Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa Al-Fatani, ataupun tu Penang Daya, hak dapat dari Qadar tu. Ada sebahagian yang pergi ke sana, kita pergi Telaga Lailatul Qadar, Tok Penang Daya. Di situ dapat Lailatul Qadar, dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan kepada 7 keturunan aku ni alim kesemuanya. Anak dia 4 orang, 4 orang untuk guru. Syekh Abdul Qadir seorang, Wan Abdul Qadir, Wan Mustafa, kemudian Wan Daud dan Wan Abdul Qadir, Wan Abdul Qadir, Wan Daud, Wan Muhammad Zaid, Wan Abdul Latif. Abdul Latif tinggal di Bangkok, buka pondok di Bangkok. 3 orang tinggal di Mekah semua, tuk guru semua. Cucu pada Mekah tu lah guru kepada Tok Isalim. Dan di antara cucu dia Syekh Ahmad Fatani, hakarang kitab Faridah. 2 orang ni ulama besar dalam alam Melayu. Cicit dia, cucu dia juga Pak Cuhyan Gajah Mati rahimahullah ta'ala, almarhum. Cicit dia Pak Nyai Zudin lah ni. Piut dia mengaji di luar negara, balik jadi ulama. Tu Allah Ta'ala kabulkan doa di malam Lailatul Qadar. 7 keturunan, 7 keturunan. Adalah bawa dapat generasi 3 lagi. Sama artinya mendengar atau pendengar. Sama artinya pendengar, iaitu sifat sama pendengar Allah itu. Macam mana cara kita nak beriman? Satu sifat yang ada, kita yakinlah hati kita sama tu ada di diri Allah Ta'ala. Satu lagi khadim, sama Allah Ta'ala itu sedia, bukan baru, yang berdiri, yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ada sama tu di diri Allah Ta'ala, sama Allah sedia. Tambah lagi, tak sama dengan makhluk, sempurna, kekal, tak binasa. Kekal, tak binasa. Itulah yang wajib kita yakin dalam hati kita, adanya sama di diri Allah, sama Allah sedia, sama Allah Ta'ala kekal, sama Allah Ta'ala sempurna, dan sama Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Tak sama dengan kita. Kita walaupun 2 sifat sama, telinga kiri, telinga kanan, tu pun kadang-kadang kita tak dengar. Tak dengar. Kita dengar dengan telinga ke dengar dengan apa? Bukan dengan telinga, sebab orang buka ada telinga. Dengar dengan sifat pendengar. Duk di mana? Hak makhluk ni Allah bubuh di dalam gegendang telinga. Itu dalam fiqh, kalau siapa merosakkan sifat pendengar seseorang itu, dia kena bayar dia. Dia kena bayar dia. Itu dalam fiqh. Pasal apa? Sebab sifat pendengar ni Allah buat di telinga kita. Kalau kita bagi rosak pendengar orang, kita kena bayar ganti rugi. Di mana sifat pendengar kita? Dalam gegendang telinga. Macam mana sifat tu? Allah Ta'ala tak dapat ketahui.
Tok Saleh kata belah tengok lah kau. Tak ada apa yang nampak isi je. Nah, macam mana sifat pendengar? Allah Alam. Tu hak kita, hak Allah Ta'ala lebih lagi, tak sama dengan kita. Nah, ada sifat pendengar sedia, sempurna dan tidak sama dengan makhluk serta kekal, tidak binasa. Tak binasa. Baik, kita nak dengar ni banyak syarat. Yang pertama, suara kena kuat. Yang kedua, angin kena ada. Yang ketiga, dia kena dekat. Kalau cakap pelan, orang tak dengar. Kalau angin kuat belah sana, orang belah ni tak dengar. Kita buat kenduri tengah padang zaman dulu, pakai pasang speaker. Angin bawa belah tu dah dengar. Belah ni kurang nyata. Pasal apa? Kerana suara kita as-saut qa'ib bil hawa. Suara tu angin. Suara ni tu angin. Angin bawa pergi ke mana? Tu Allah Ta'ala buat penapis angin pula, iaitulah cuping telinga. Kalau tak ada cuping telinga ni jadi macam bewak. Tak tahu suara main mana. Tu orang main kelabah bewak. Bunyi pang tu dia kena tak. Dia tak tahu suara tu main mana. Tu hikmah Allah Ta'ala buat cuping telinga. Tapi bahkan kalau tak cukup, apa dia? Tambah lagi. Dia lalu. Pasal apa? Kerana tapis angin. Apabila angin tu masuk ke dalam telinga, nyatalah pendengaran kita. Nyatalah pendengaran kita. Jadi itu hak makhluk, penuh dengan kekurangan. Dia kena ada syarat. Tetapi sama Allah Ta'ala sempurna, sedia, ada di diri Allah, sempurna, tak sama dengan makhluk, kekal, tak binasa. Wajib kita beriman. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat sifat sama Allah Ta'ala tu tak dapat kita ketahui. Bukan kata Allah Ta'ala, hak kita apa kita tak tahu. Macam mana sifat pendengar kita tak tahu. Lebih-lebih lagi hak gaib, Allahu Alam, tak dapat kita bayangkan, tak dapat kita nak upakan macam mana, Allahu Alam. Tapi kita beriman memang ada di diri Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab Al-Quran sebut wa huwa as-sami'ul basir, wa huwa, dan dialah Allah Ta'ala as-sami'ul basir, yang bersifat dengan sama dan basar. Adalah sama tu di diri Allah Ta'ala. Maka sama ni di antara sifat kesempurnaan. Tetapi tetap seperti yang tersebut, walaupun kita tak tahu hakikat, tapi macam itulah yang wajib kita kena beriman, yang wajib kita kena yakin dan percaya. Ini bahagian iman, a'malul qulub, amalan hati, yang wajib kita ni semuanya percaya perkara ini. Baik, itu habis dah. Wajib kita yakin Allah ada sama. Cara kita pegang di hati kita, adanya sama. Sama itu sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal. Habis dah hak cara nak pegang. Baik, pindah pula apa tugas dia. Apa tugas dia? Apa tugas sama tu? Tengok ulama dia cakap, habis satu bab, dia pergi bab lain. Habis bab ni, dia pergi bab lain. Kita hak dengar pun tak jauh. Pandai dia susun. Para alim ulama ni bijak. Tengok, mula-mula dia kata wajib kita beriman Allah ada sama. Sama terjemah pendengar. Macam mana pula nak beriman? Habis cara nak pegang di hati, apa tugas sama? Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itulah sama. Allah Ta'ala mendengar, dengan sifat pendengar, Allah mendengar. Itu tugas mendengar tu. Dengar tu yakni nyata. Inilah namanya takluk sama, takluk inkishaf. Takluk sama, takluk inkishaf. Mendengar yakni dengar dengan nyata, jelas.
Tak perlu syarat. Suara kuat ke, suara pelan ke, bahkan hak tak ada suara pun Allah dengar. Pelik lah. Kalau kita fikir, pelik apa Allah Ta'ala? Kita semua hak suara pun kadang-kadang kita tak dengar. Tak apa hak tak suara. Tak apa hak tak suara. Gitu. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itulah sama. Allah mendengar, yakni nyata baginya, bagi Allah Ta'ala itu sekalian perkara yang ada. Semua benda ada, Allah dengar. Pasal apa sabit lagu tu? Bukan dengar suara saja, bahkan tiap-tiap benda ada, Allah dengar. Pasal apa musannif ataupun pengarang dia tulis mendengar sekalian perkara yang ada? Kerana supaya kita ni beriman kepada seluruh perkhabaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan perkara-perkara yang dikhabarkan di dalam Al-Quran. Kita dengar suara orang, tubuh badan orang, tangan orang, kaki orang, kita tak dengar. Sabit dalam hadis, tiap-tiap sendi kita yang ada di tubuh badan kita ni menuntut kepada hak Tuhan dia supaya memberi hak kepada dia kebajikan. Kita ada 360 sendi. Kalau kita buat kebajikan sehari sekupang, kena bayar RM36. Betul tak? RM36 buat kebajikan kat sendi kita. Lepas tu kita tak nak buat. Tak apa, memada dengan 2 rakaat sembahyang sunat. Maknanya kita dah menunaikan hak kepada anggota-anggota badan kita. Kita dengarkan dia tak ya? Tak. Kalau dengar tak lena kita. Tak lena kita. Atau kita wajib beriman. Tu Quran sebut al-yawm, ini hari akhirat. Mana khatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikatuk, yang cakap anggota-anggota kita. Cakap lagu mana? Tangan. Duk heran, apa hak buat? Tu tongku MC TV rumah kita pun boleh dengar dia bercakap. Radio pun boleh kita dengar suara. Telefon pun kita boleh dengar suara. Tu hak manusia buat. Ni hak Allah buat. Payah apa? Nak boleh bercakap. Tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, semua akan menjadi saksi di hari akhirat. Menjadi saksi di hari akhirat. Betul-betul nak cakap lagu mana, lidah tak ada, gigi tak ada, angkong pun tak ada, nak cakap lagu mana. Tu TV ada angkong kan TV? Dia dengar suara. Tu mudah je bagi kita. Apa Allah Ta'ala kehendak, Allah boleh buat belakang. Jadi tiap-tiap benda ada, Allah dengar. Termasuk kita beriman di atas perkhabaran sam'iyah. Seluruh benda hidup berzikir dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan seluruh benda-benda hidup ni, kalau orang baik, dia berdoa dan minta istighfar kepada Allah Ta'ala, kepada orang yang baik itu. Kepada orang jahat, dia minta Allah laknat. Allahu Akbar. Mana? Qitmanul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat. Siapa dia laknat? Seluruh makhluk Allah Ta'ala, termasuk malaikat, termasuk pokok, termasuk batu, termasuk bumi, termasuk langit. Minta Allah Ta'ala laknat orang yang derhaka itu. Kita dengar tak? Tak. Tapi sabit berlaku perkara itu di atas perkhabaran sam'iyah. Semua akan menjadi saksi di hari akhirat. Tempat sujud kita, kita sembahyang kena pindah tak? Tapi mengaji kena duduk tempat tu.
Tapi kalau main lambat jangan rumah orang. Dah kita main lambat. Kalau duduk belah ni, kalau belah ni, jangan tukar lah. Kalau duduk tempat tu. Tapi kita main awal lah. Selagi main lambat tolak orang pula tak boleh lah. Tok Uri Saleh mengaji dengan Tok Uri dia pada Mekah, pada ni dia cengeng semua pada ni. Dengan cengeng itulah anak-anak murid dia boleh buka pondok 100 orang lebih. Buka pondok di seluruh alam Melayu, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, di belah-belah petani, 100 orang lebih yang buka pondok. Tok Uri Saleh satu hari dia pergi makan kenduri dengan Syekh Abdul Qadir. Balik makan kenduri, kenyang, terlena. Apabila terlena, terjaga tu, tengok-tengok jam tu dia terlewat dah ni. Kuliah pada dah jalan. Lepas tu Tok Guru main. Tok Guru main mengaji, main pada tengok Tok Guru duduk diri. Orang duduk tempat Tok Guru. Tok Uri Saleh orang duduk tempatnya. Masuklah dia kata. Masuk. Saya pak pergi orang ada tempat tu. Macam mana nak mengaji tempat tu pun tak berhenti nak kira. Tu dia kalau kita tak boleh buat lagu tu lari habis. Tu Tok Guru. Dia terbiah anak-anak murid dia. Dengan cengeng itulah berkat anak-anak murid dia ramai jadi Tok Guru. Tok Guru pula yang bertaraf wali, bertaraf awliya ramai. Anak murid pada hak jadi wali ni di petani, di antaranya Tok Dala. Tok Dala ni dia naik kuda, pakai cermin mata hitam. Dia kata aku ni bukan nak jangak pasal petani. Kalau kita bukan nak belagak. Aku pakai cermin mata hitam ni, kalau orang perempuan lalu nak pejam mata senang, dia tak rasa hati. Dia warak. Kenduri kalau ada perempuan campur dengan lelaki, dia tak masuk lah. Dia tak minta maaf, bapa tapi dia sambil selawat Raudhul Aurat, dia bawa kuda. Takdirnya ada kereta terbelah kuda dia. Kuda tu masuk kereta tu jatuh dalam parit. Dia tak sedar apa. Duk esok dia pergi minta maaf, bapa minta maaf, hamba belah bapa. Bila? Dia pun tak tahu. Di pondok dia tu dulu ni ada boya duk kacau 2 ekor. Tempat bantu pondok tu. Lepas tu dia pergi berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia pergi main ayak di sungai tu, doa, boya tu pun tak main lah, tak kacau dah orang kampung. Ada satu pokok tu di dalam pondok dalam. Pokok tu tempat puja orang Siam dulu. Jemput pun ada mati di situ. Takdir Allah Ta'ala, siapa dia nak pergi tebang, demam. Siapa pergi tebang, demam. Hari tu dia impor orang kampung. Dia sembahyang hajat, orang petani ni apa-apa pun sembahyang hajat dulu. Nak buka, nak naik rumah sembahyang hajat, nak tak tapak, nak tak bantu asap pun sembahyang hajat, naik rumah sembahyang hajat, nak kenduri pun sembahyang hajat, semua sembahyang hajat dulu. Sembahyang hajat. Panggil orang kampung, dia berdoa apa, kemudian dia mula tebang. Lepas tu orang ikut untuk tebang, perhabis untuk tebang. Pokok tu nak jatuh, pokok cenderai ada akar turun bawah, dia balut dengan kain. Siam duk puja. Pokok tu jatuh meleleh, dah pula nyerit. Orang lain tebang demam, tapi Allah Ta'ala kurniakan karamah kepada Tok Dala ni, anak murid pada tak jadi apa-apa. Tu Tok Rajilah lubuk tapah, jangka haji mati. Tok Rajilah lubuk tapah. Masa Tok Uni Aziz ada, selalu Tok Rajilah lubuk tapah ni jadi imam sembahyang hajat. Tok Rajilah lubuk tapah ni macam Tok Saleh, opa dia, cengeng dia, tapi Tok Rajilah lubuk tapah cengeng lagi, cengeng sampai mati. Tok Rajilah ni dia pergi sembahyang mayat.
Anjing duk menyalak, wow, wow, wow. Dia kata anjing ni nak mapuh, dia kata. Balik mati. Pin mayang-mayang balik tengok mati semua. Masih mulut Allah Ta'ala buat. Tuan nak murid pandai. Tuk guru dulu orang tak berani mulut masih. Tuk guru Haji Hashim belum buat pasir tumbuh. Ni bukan nak murid pandai. Ada cerita keramat dia, karamah dia, mulut masih Allah Ta'ala kurnia. Anak murid dia buat pangai. Dia kata aku tampak kau budak ni herak mulut kot. Tak tampak lagi herak semua. Lepas tu dia kata, wamai ayam buahnya, wamai serai, wamai garam, mai saya nak buat. Dia baca bagi minum. Alhamdulillah lega balik. Tutup guru dulu. Tu orang tak berani. Tak berani. Orang kata jangan main yang tutup guru. Mulut dia pun masih. Kalau dia pas semayang hajat, takut muka perut. Ada orang dulu tak berani. Orang dulu tak berani dengan ulama, tak berani dengan tutup guru. Habis. Baik. Itu sambil cerita. Jadi Allah Ta'ala ada sama tugasnya mendengar semua perkara yang ada. Semua perkara yang ada. Sama ada suara ke, tak ada suara ke, semua Allah dengar. Berdasarkan kepada nas-nas, cerita-cerita yang dikhabarkan daripada samian perkhabaran Rasul itu. Satu hari Nabi jalan dengan sahabat, berhenti di satu kubur. Nabi berdoa dan habaq kepada sahabat, hai hidup, jenazah mayat ni tengah diazab oleh Allah Ta'ala. Sebab apa ya Rasulullah? Sebab dia tak semayang. Sahabat pelik, ya Rasulullah, dia rajin semayang dan dia tak pernah tinggal banyaknya berjemaah. Sebab apa Rasulullah habaq dia tak semayang? Kerana dia semayang dalam keadaan tak suci. Dia basuh kencing tak kena. Dalam keadaan tak suci, dia diazab di dalam kubur. Kemudian Rasulullah doa, moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa dia. Lepas tu ambil pelepah tambah, baca, selagi mana pelepah ni hidup, selagi itulah pelepah ni memohon istighfar kepada si mati ni. Memohon maaf kepada si mati ni. Apa dia? Benda-benda yang hidup. Benda hidup. Pokok kecil-kecil. Kalau kita dikubur habis orang ni tak boleh lah besar-besar ganggu orang. Kita buat hidup, dia lebih faedah kerana sabit daripada perkara yang Rasul buat. Habis itu, daripada kita duk tempah ribu-ribu batu nisan, baik kita cari batu hidup. Buh nama dia. Nama pun penting juga. Kerana generasi yang nombor 3, yang nombor 4 nanti yang nak ziarah tu, kalau tak ada nama, habis hidup. Elok pun nama. Tapi setengah kata makruh, tak apalah, kita nak kira maslahat lain untuk anak cucu ke depan tu. Kalau tak ada tu, dia payah pula nak ziarah. Baik, semua perkara yang ada Allah dengar. Kita ni tak dengar. Bukan sahaja yang tak bersuara, hak bersuara ni pun kadang-kadang kita tak dengar. Tak dengar. Sebab apa? Terhijab, terdinding, terhijab, terkatuk, tak dengar. Habis itu sama ada perkara yang ada itu qadim. Ini guru Syekh Fahmi, di antaranya almarhum guru Syekh Fahmi Zamzam. Tok guru dia nama Kiai Zaini ataupun guru sekumpul. Kalau kita type dalam Google ataupun dalam YouTube, guru sekumpul, puluhan ribu majlis dia tiap-tiap minggu. Jadi apa kata dia? Ketika dia tu dalam latihan kerohanian, dia masuk ke dalam hutan, ada kerja dia, pokok-pokok bercakap dan memberitahu nama
dan faedah untuk ubat apa. Aku pokok ni nama dia, ubat ni. Ni abang pula pokok ni, ubat ni. Dia buat tak duli ya, bukan dia nak tu. Kita kalau duduk lagu tu lari. Nah, lari. Itu maknanya tiap-tiap benda yang ada ni, sabit perkara itu harus perkara-perkara tu yang diceritakan oleh Rasul itu semuanya betul, semuanya benar. Lebih-lebih lagi perkara yang hidup. Batu bertasbih dalam tangan Nabi, bertahmid, bertakbir, batu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Pokok cakap tu kalau kita pergi ke Mekah, di antara Safa dengan Marwah, habis kita tahlul Marwah, keluar pergi ke tanah, belah tanah tu, belah Maulid Nabi. Kemudian kita jalan nak pergi ke Masjid Jin. Kok tu makan namanya. Sebelum sampai Masjid Jin, dia ada flyover hak pertama. Dia ada masjid kiri kanan, tengah jalan. Jalan tengah, masjid kiri dan kanan. Depan lagi Masjid Jin. Masjid nak belah kiri, kalau kita jalan daripada masjid nak pergi ke Masjid Jin, hak masjid pertama ni, hak kat flyover belah kiri, Masjid Syajarah, masjid pokok. Pasal apa nama masjid pokok? Tapak tu lah, pokok tu bercakap dengan Nabi. Seorang Arab Badui, dia main, dia tak kenal Nabi, dia hang siapa dia? Dia tak kenal. Nabi kata, anak Rasul. Dia takut tak percaya kan, selagi tak ada putih. Dia nak engkar sungguh-sungguh, tak percaya sungguh-sungguh. Nabi tak nak putih pun. Selagi pokok tu tak boleh cakap, aku tak akan beriman, aku tak akan percaya. Pergi beritahu dekat dia, Muhammad bin Salam. Pergi abang semua, pokok tu boleh cakap dan menyaksikan kebenaran Rasul. Terkejut dia sampai nak sembah Nabi. Nabi kata, jangan, aku tak diutuskan hamba makhluk menyembah makhluk. Tak boleh. Kalau boleh, nescaya aku akan perintah isteri sembah kepada suami. Tapi tak boleh. Tak boleh. Itu maknanya benda-benda boleh cakap, kita tak dengar, tapi sekiranya Allah buka hijab, dapat mendengar, dapat dengar. Sebab benda tu benda hidup. Sama ada perkara yang ada itu qadim, Allah dengar, seperti zat dirinya Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang ma'ani, sifat-sifat yang ada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ataupun perkara yang ada itu baharu, seperti sekalian alam ini, semua makhluk ni Allah dengar. Tak kira lah ada suara ke, tak ada suara ke, jauh ke, dekat ke, semuanya dengar dengan nyata. Habis. Maka sekiranya perkara yang ada itu qadim, kalau benda itu qadim, maka Allah Ta'ala dengar, yakni nyata baginya, bagi Allah Ta'ala pada qadim dan azali. Kalau diri Allah, sifat Allah Ta'ala dengar ketika azali. Inilah dikatakan takluk sama, tugas sifat sama, dan dizi qadim. Tugas sifat sama yang lulus ketika azali. Sebelum ada makhluk, Allah dengar dah. Dengar apa? Dengar benda qadim. Inilah dikatakan takluk sama, tanjizi qadim. Habis. Dan sekiranya perkara yang ada itu baharu, makhluk ni, maka Allah Ta'ala dengar, yakni nyata baginya baharu. Allah Ta'ala dengar ketika benda tu ada. Benda tu ada, Allah dengar terus. Benda tu ada, terus Allah dengar. Inilah dikatakan takluk sama dan jizi hadis. Takluk tugas sama, sifat pendengar,
tajdiz, yang lulus hadis ketika baru ini. Habis. Maka tidak ada suatu perkara yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu benda pun hak Allah Ta'ala tak dengar, yang bersifat dengan sama. Tak ada satu benda hak Allah Ta'ala tak dengar, kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama yang sempurna. Sama ada perkara itu bersuara, awak dengar? Suara motor, suara aircon, suara kereta, suara kita, awak dengar? Ataupun tiada bersuara, seperti tubuh badan kita, pokok, batu, awak dengar? Itu kitmanul ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat akan dia. Siapa laknat? Seluruh makhluk Allah Ta'ala, malaikat, ikan, binatang yang terbang, tumbuh-tumbuhan, pokok, bukit, minta Allah Ta'ala laknat orang yang menyembunyikan ilmu. Apa dia laknat? Dijauhkan daripada rahmat. Na'udzubillah. Ya Allah, kita minta jauh daripada perkara ni. Moga-moga kita ni tak masuk daripada kalangan yang dilaknat, yakni yang dikutuk. Na'udzubillah. Habis lagi. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan sama, iaitu tuli. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak tuli. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan pendengar, mustahil tuli. Dan Allah Ta'ala itu tidak tuli, tidak peka. Tahu mana dalil atas yang demikian itu? Dalil di atas yang demikian itu wajib Allah bersifat dengan sama dan tidak tuli. Dalil ni dia makan kedua. Macam mana? Contoh, kita masuk lautan, tengok-tengok tapak kaki gajah. Tu dia. Tapak ni jadi dalil apa? Kata gajah ada. Satu. Yang kedua, dia ada lorong dua. Tiba-tiba tapak ni pikuk kiri, tak pikuk kanan. Mana dalil? Tapak juga. Tapak kaki gajah tu menjadi dalil kata gajah tu ada. Menjadi dalil kata pikuk kiri tak pikuk kanan. Tapak juga. Mana dalil Allah dah sama? Tak peka. Dalil dia Quran. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sama, tidak peka sekali-kali. Mana dalil? Iaitulah firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un alim. Inna li tauqid. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu bersifat dengan pendengar, lagi pula bersifat dengan pengetahuan. Allah Ta'ala itu sangat-sangat mendengar dan melihat dan mengetahui. Dengar dengan sifat pendengar, mengetahui dengan sifat pengetahuan ilmu yang sempurna yang ada pada Allah Ta'ala. Habis itu. Ni kalau orang-orang ahlillah, orang-orang yang hidup hati, orang yang hatinya bersih, apabila baca perkara-perkara lagu ni, teriak, bahkan kadang-kadang merau. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat mendengar dan amat mengetahui. Allah dengar, tak sembunyi tak boleh. Allah mengetahui lebih-lebih lagi, bahkan kepada hati batin kita pun Allah Ta'ala tahu. Nak sembunyi ke mana? Tak boleh sembunyi dengan Allah Ta'ala. Kalau orang, kita boleh katuk aib kita. Dengan Allah Ta'ala tidak ada yang terkatuk, melainkan semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita lagu lain zahir, dalam lagu lain. Tak apa kan ni,
tak apa. Padahal hati tak setuju. Kita ni boleh sembunyi dengan makhluk, tetapi dengan Allah tak boleh sembunyi. Dengan Allah kita tak boleh sembunyi. Baik. Satu orang ni dia banyak jenis, 60 jenis tanah, 60 jenis panai. Ada hak sejuk, ada hak panas. Ada lagu tu. Baik. Jadi apabila lagu tu kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan sama pendengar, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, sungguhnya Allah Ta'ala bersifat dengan sama dan bersifat dengan pengetahuan. Maka kita perbaiki hati kita, perbaiki amal kita. Kalau kita nak kata ke orang sekalipun, kalau dua, tidak ada yang dua melainkan tiga. Allah dengar. Ni aku nak cerita kat hang ni betul ni, dia ni tak cerita apa kat saya, nak betul dia pergi apa kat dia. Tu baru betul. Ni hak orang cerita tu pun, hak orang dengar sambut lagi. Oh saja. Lagi. Betul. Dua nampak juga lagu tu. Betul dua ya. Hak yang salah tu kita tak betul juga. Salah. Dah kita tengok kawan tu tak betul, kita panggil dia seorang-seorang dengan dia, minta maaf. Saya ni anggap kamu ni macam adik-beradik semua. Sayang semua elok dah. Melainkan sikit saja nak abang, sikit saja minta maaf lah. Ni anggap macam adik-beradik sungguh dunia akhirat. Barulah selotok dengan dia dan beritahu. Lagu tu. Jangan aib dia depan orang. Jangan aib dia depan orang. Lagu tu. Barulah kita boleh betul kawan. Dan kawan yang tolong nasihat kita tu adalah kawan yang betul-betul kawan. Terima kasih. Mujuk hang ada. Orang lain tak tegur pun. Mujuk hang duk tolong tegur aku. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun benda tu malu bagi kita terkadangnya, tak apa, tawaduk kita kerana nak kepada keredaan Allah Ta'ala. Kita terima. Walaupun yang nasihat kita tu budak kepada kita, alhamdulillah. Mujuk Allah Ta'ala tak dia main tegur kita. Itu dalam kaedah kita, unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Lihat, nilai kepada apa hak dia kata, jangan nilai kepada siapa hak kata. Tengok apa hak dia kata tu, jangan tengok siapa hak kata. Orang hak kata tu ada kekurangan, dia makhluk macam kita, dia pun ada kelemahan, tapi dia kata betul lah, betul, terima. Tu ada seorang tuk lihat kebaikan, kita boleh sebut dia pun sebut Tuk Haji Johari Pondok Lepai Langgar di Bukit Pinang. Dia raja kerajaan, eskort Najib dan seumpamanya protokol negara. Raja Thailand mai, dia ketua protokol dan seumpamanya. Dengar keset Tuk Randin atas kereta dia dengan isteri dia, zaman tu keset keset. Tuhu kata kita ni kalau ibadat tak kenal Allah Ta'ala, tak jadi apa-apa, sia-sia. Dengan sebab tu je hidayah. Isteri dia tengok muka dia, dia tengok muka isteri dia, dua-dua raja kerajaan. Isteri raja telekom. Buat keputusan serta-merta, berhenti mengejut. Tak ada tulis surat apa, lari gitu kan. Lari hidup, hidup pasal temu. Mengaji umur 40 lebih dengan budak-budak. Budak-budak tegak, pakcik semayang tak betul. Pasal apa tak betul? Kat mana tolong apa? Dia kata pakcik semayang tadi tak ada tomak nina. Allah terima kasihlah dia, terima kasih. Tawaduk sehingga menjadi tu'u buka pondok ngajar. Aduh, nak boleh ilmu dia kena rendah. Dia misalnya ayam turun pada bukit, dia takung di mana? Tempat rendah. Hak dalam hak paling rendah
Di situlah ayak takut banyak. Kalau hak tinggi tu ayak tak banyak, sikit lah lekat. Tapi hak paling bawah ni ayak dia akan takut banyak. Pasal apa? Kena tu kita dah pergi Mekah, Allah Ta'ala muliakan Kaabah Baitullahil Haram. Pasal apa? Kita tengok keadaan dia, iaitulah kedudukan dia yang paling bawah. Hal lain bukit tinggi-tinggi lembah, dia duduk di bawah kan? Allah Ta'ala angkat setinggi-tinggi darjat. Jadi kita rendah diri, tak aib, tak rugi pun. Walaupun kita ni datuk, walaupun kita ni tasri, walaupun kita ni pencen pengetua sekolah, pencen kepada ketua jabatan, tak ada masalah. Nudin Panjang Sultanah, datuk orang lagi. Dia kata kami buang datuk-datuk tak tepi, pakai nadah hitam. Hari yang istana buat, mereka pakai cara istana. Hari mengaji, mereka duduk cara mengaji. Buang kebesaran, baru boleh ilmu. Baru boleh ilmu. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik. Ketua pengarah Hospital Sultanah pun mengaji juga. Itu perempuan, datuk juga mengaji, tak ada masalah. Betul tak kat orang-orang kita? Kita ni suri rumah, datuk-datuk pun duk mengaji, kita kena mengaji. Tak jadi kita duduk lagu ni, tak jadi. Kita kena tuntut ilmu, kita kena faham masalah agama, amal agama. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat kita tempat terima balasan. Kalau banyak amal, insya-Allah dengan apa yang kita buat, moga-moga Allah Ta'ala terima, senanglah kita di sana. Itu. Baik. Dia macam orang kerja teruk. Kerja cukup bulan, sono duit banyak. Tapi kalau orang rehat apa pun tak buat, cukup bulan sakit. Orang seronok boleh duit, kita tak ada apa. Tu misal dunia dan akhirat. Kalau kita teruk di dunia dengan ibadah, insya-Allah di sana senang. Tapi kalau kita duduk rehat banyak, sana tak tahu ke mana lah. Tu misal perumpamaan. Dunia ni cermin kepada kehidupan kita di akhirat. Moga-moga dengan kehidupan seperti ini akan menyelamatkan kita di akhirat. Ni alhamdulillah main seronok nak tengok penuh. Main lepas raya tu sekali kot. Tengok duk luar banyak lagi. Kata luar banyak ni. Main-main kali ni alhamdulillah. Dek kuih ramai, alhamdulillah. Habis. Jadi tak kata orang yang menyembunyikan ilmu kan, orang tak nak kan. Ya. Ilmu dunia tadi lah untuk Tak, akhirat saja. Contohnya kawan sembahyang tak betul, kita kena tegur. Kita tak boleh dia duduk, biar dia duduk dalam tak betul. Tegur tu pula usul dakwahnya bil hikmah. Jangan cegah dia, jangan tegur depan orang, panggil seorang sama seorang, cakap hati ke hati, insya-Allah Allah Ta'ala memberi kepada dia petunjuk. Kalau dia tak terima juga, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita jangan sedih lah kalau kita nasihat orang tak pakai. Rasulullah tu dia orang maksum, pula berdakwah dengan mukjizat tu pun orang tak pakai, tak apa kita tak apa, tak ada masalah. Kita abang dah habislah tanggungjawab. Yang salahnya tak bagi tahu, yang salahnya tak bagi tahu. Itu pun mengikut keadaan, mengikut keadaan. Tu kalau kita ni kuat iman, kita ubah dengan tangan. Kalau kita lemah dengan perkataan, lemah lagi hati, nak buat apa? Tak boleh redha. Tak boleh redha. Habis. Macam mana? Kena beri. Anak-anak nak kaya ke kau bagi duit kita. Tudung pun tak pakai. Hak lelaki selak pendek, mayang pun tak. Kita pun oleh sana anak belakang bagi duit, baguslah anak belakang ni,
Dah lah tak tegur, sayang lagi. Bukan tak bagi sayang, bahkan setuju dalam hati itu, maka hukumnya berdosa. Paling tak ada kita kena, tak setuju lah hati itu tetap, tak boleh ni, aku tak setuju ni. Kalau tak, kita ni termasuk ar-ridha bil mu'siyati mu'siyatun, ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil fiski fiskun. Redha dengan perkara dosa, kita pun dapat saham dosa. Kita dok main mengaji setiap hari, kuliah tak berhenti, tapi oleh kerana kita tu dok redha dengan perkara hak tak betul, kita pun dosa juga. Nauzubillah. Itu bahaya. Itu bahaya. Paling tak ada, jangan setuju dalam hati. Kalau boleh tegur dengan lisan, kita tegur dengan hikmah. Dia betul. Kalau kita ni ada kekuatan lagi, ubah buat dengan anggota kita. Betul. Baik. Macam mana ubah dengan anggota? Kita ni power dalam keluarga kita. Kita pak tengok-tengok anak kita buat masuk perkara maksiat di dalam rumah, kita ambil benda-benda tu, kita lempar bang, bakar bang, tak apa. Baik kita kuasa. Tu ubah dengan tangan. Tu ubah dengan tangan. Tengok dua orang main dadah apa, kita ambil bakar bang. Tu ubah dengan tangan. Tu maksud dia. Yang terlebih baik, kita di samping tindakan-tindakan tu, kita kena fikir rasional dan hikmah. Kemudian kita kena banyakkan doa. Hak tu lebih mujarab. Ya Allah, bukalah hati dia. Sembahyang hajat tengah-tengah malam, teriak, mintalah Allah Ta'ala buka, bagilah hidayah. Bukalah pintu hati kepada dia supaya mendapat hidayah. Jadi bukti kata Allah dengar, iaitulah firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu amat mendengar, dengan sifat pendengar, lagi amat mengetahui dengan sifat pengetahuan. Atau dalil atas yang demikian itu baru alam ini, yakni berubah alam ni. Tadi malam lah siang, kita daripada tak ada kepada ada, Allah Ta'ala yang menjadikan. Maka Allah Ta'ala yang menjadikan itu mesti sempurna. Di antara sifat kesempurnaan iaitulah sifat sama. Kalaulah Allah Ta'ala pekak, maka tentulah ada sifat kekurangan. Kalau ada kekurangan, tidak ada alam ini. Alam ni ada oleh kerana Allah sempurna. Kamalan bersifat dengan kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan sama, tak boleh pekak. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Habis itu. Jadi akidah kita wajib kita yakin dalam hati kita sungguh-sungguh. Moga Allah Ta'ala tetapkan sampai bila-bila, sampai mati bertemu Allah Ta'ala. Iaitulah kita yakin di antaranya Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan sama. Sama itu ada, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Tugasnya mendengar semua perkara. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di dalam pendengaran Allah Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada yang terhijab daripada pendengaran Allah Ta'ala. Ini wajib kita kena beriman. Apabila kita beriman lagu ni, maka hasilnya akhlak. Elok. Macam mana kita nak kata satu benda yang tak betul yang Allah dengar? Walaupun orang tak dengar, walaupun orang tak dengar, tetapi Allah dengar. Maka tak berani kita, tak berani kita oleh kerana ada iman. Tapi kalau tak ada iman, dia berani belakang. Contoh macam budak-budak hak tak kenal ulang tedung, dia pergi gosok kepala. Contohnya budak setahun, dia tak tahu kata budak ulang tu tedung, tak tahu bisa. Barangkali ulang dia main. Kita bukan kata nak main, kalau boleh lintas main kita pun tak mahu lah. Takutnya pasal apa? Ilmu, maklumat.
ilmu pengetahuan yang ada pada kita menyebabkan kita takut. Begitu juga dalam bab keimanan. Kalau kita beriman, takut kepada Allah Ta'ala. Lepas tu hak dosa-dosa kita buat, kita tahu diri kita, hal kita dengan Allah Ta'ala, maka beristighfar, memohon ampun, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Ta'ala ni, moga-moga dibersihkan kesemuanya dosa-dosa kita itu. Seperti kita sebut tadi, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendengar dan melihat dan mengetahui. Orang tak tahu ayat kita, Allah tahu. Itulah di akhirat nanti Allah Ta'ala hisap kita. Kalau tak hisap pun Allah Ta'ala boleh hukum terus. Dia tahu kawan ni syurga atau neraka, dah tahu dalam ilmunya sejak azali. Sebab apa dia hisap? Untuk menyatakan keadilan. Keadilan Allah Ta'ala. Nampak dia baiknya dulu ni, rupa-rupanya jahat. Allah Ta'ala dedah di akhirat. Di mizan sebelum nak naik titik sirat, semuanya didedahkan. Oleh kerana tu kita mohon kepada Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Dosa besar wajib kita ni bertaubat. Dosa kecil wajib taubat juga, dengan kita ni memperbanyakkan akan amal kebajikan. Amal kebajikan. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kita dengan cara buat baik, buat kebajikan ni, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Jadi setakat ni dulu, ke-12 wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Bersifat dengan basar. Habis itu. Moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita, alhamdulillah, dan bertambah lagi ahli-ahli yang menuntut ilmu. Tak, ada yang lain. Ada dengar orang cakap kawan dia melakukan kejahatan dan tapi dia hilang dengan diikuti dengan kebaikan. Maksud dia tu macam mana pula? Dia buat jahat, betul dia buat kebaikan. Innal hasanat yuzhibu sayyi'at. Kebajikan itu menghapuskan keburukan. Dia buat jahat, dia padam dengan buat baik. Dia buat jahat, dia padam dengan buat baik. Contohnya, dia terlihat perkara haram, buat ke mana? Berudu. Moga Allah tak lapis dosa tadi. Dosa kecil, dosa kecil tadi. Dosa besar wajib bertaubat. Moga dosa besar wajib bertaubat. Dosa kecil kena bertaubat juga, dan dihapuskan perkara-perkara tu dengan amal kebajikan. Macam kita pandang benda yang tak sepatutnya dipandang. Allahu Akbar, silap. Sengaja tengok, tertengok, terus balik tak apa. Ni tengok lagi. Berdosa ni maknanya dosa kecil. Macam mana? Berwudu. Moga-moga dihapuskan dosa tadi. Itu maknanya kejahatan, keburukan itu, kita buat kebajikan, moga-moga terhapus hak yang tak elok tadi. Daki kemudian bosan pun tunjuk bagi hilang lagi tu. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.